InsyaAllah kali ini kita nak bincang berkenaan dengan topik yang agak penting, iaitu berkenaan dengan limit up, limit down dan circuit breaker. So jangan ke mana-mana. So antara benda yang kita tajuk ni mungkin dah orang kata ramai tahulah berkenaan dengan limit up, limit down. Cuma mungkin tak ramai yang tahu tentang satu istilah yang dipanggil circuit breaker. Circuit breaker, dan insyaAllah kita akan bincangkan dalam video kali ini. Saya teringat nak bincang tajuk ni adalah kerana ada beberapa kaunter yang membuat limit up, limit down yang mungkin menarik untuk kita ambil sebagai contoh dalam kita punya perbincangan kali ini, ya. Baik, untuk kita mengetahui apa itu limit up, limit down, okey, kita mungkin boleh search satu artikel yang dipublish oleh limit up, okey, limit down Bursa Malaysia. Okey. Ada satu artikel yang dipublish pada The Star. The Star pada 10 Mei, baru je, dalam bulan lepas, tak sampai sebulan, dalam sebulan lepas lah. Okey, waktu tu mungkin ekonomi dah nampak stabil waktu tu, dan bursa mengumumkan sekejap. Okey. Ni tak naklah baca semua sih. Anda boleh baca lah. Cuma sekarang ni kita nak tunjuk ni untuk make sure anda faham. So basically, apa yang dimaksudkan dengan limit up adalah bermaksud pergerakan paling tinggi yang boleh dibuat oleh sesuatu kaunter dalam masa sehari. Limit down pula bermaksud berapakah penurunan maksimum yang boleh dilakukan oleh mana-mana kaunter, mana-mana syarikat dalam Bursa Malaysia. Okey, harganya boleh turun maksimum banyak mana. Okey, itu yang dipanggil sebagai limit up, limit down. Okey, dan limit up, limit down ni bergantung kepada price lah, price sesuatu saham itu. Kalau kita ambil contoh, kalau kita tengok dalam Bursa Malaysia, dia dan juga Suruhanjaya Security lah, dia mengeluarkan satu statement lah berkenaan dengan perkara ini. Kalau sebelum ini dia ada adjustment sedikit, okey, disebabkan oleh keadaan ekonomi yang melanda dunia, basically. So FBMK LCI ataupun Bursa Malaysia, okey, telah menetapkan adalah perubahan yang berlaku. Cuma starting from 31st of May, 31 Mei yang lepas, jadi dia dah kembali kepada yang asal lah. Okey, iaitu ini maksudnya dia punya limit up, limit down. So kalau security prices ni maksudnya harga stok, harga saham itu melebihi RM1, okey, RM1.10 ke, RM2 ke, RM3 ke. Jadi dia punya upper limit price dia adalah 30%. Maksudnya kalau harga sesuatu saham itu melebihi RM1 ataupun bersamaan dengan RM1, dia punya limit up dia boleh buat sebanyak 30% sahaja sehari. Okey, dalam masa sehari 30% sahaja kenaikan itu. Okey, sama juga untuk penurunan. Penurunan dia punya lower limit adalah 30%. Okey, 30%. Baik, untuk saham yang kurang daripada RM1, okey, termasuklah 99 sen, 70 sen, 30 sen, 10 sen. Dia punya upper limit dia bukan dalam bentuk persen, tetapi dalam bentuk sen, iaitu upper limit dia, limit up, apa yang kita biasa sebut limit up ataupun limit down dia. Kalau limit up dia bertambah 30 sen. Okey, kalau contohnya saham itu berharga 60 sen, dia akan jadi 90 sen lah. Kalau harga saham itu mungkin 10 sen, so dia akan jadi 30 sen maksimum kenaikan dia. Kalau dia harga
harga 50 sen. Dari segi penurunan, limit down dia adalah 30 sen. Iaitu kalau 50 sen harga semalam, so hari ni penurunan maksimum dia boleh buat adalah sebanyak 30 sen. So jadi 20 sen lah. Paling rendah, paling rendah. Baik, apa tujuan kerajaan kita ataupun Bursa Malaysia menetapkan limit up, limit down ni? So basically untuk orang kata menahan daripada sesuatu kaunter itu membuat penurunan secara drastik disebabkan oleh mana-mana sentimen. Biasanya kalau sentimen tak cantik terhadap sesuatu kaunter, okey, dia akan menyebabkan limit up dia akan menyebabkan limit down lah. Jadi orang pakat-pakat nak jual. Bila orang pakat-pakat nak jual, so apa yang berlaku, harga akan turun seturun-turunnya, dan limit down inilah yang orang kata menyekat daripada saham itu turun dengan sangat laju sehingga tak terkawal. So bila di set limit down ini, dia boleh turun pun dia akan turun situ dulu sebelum dia buka esok pagi untuk meneruskan penurunan mungkin. Jadi ada tempoh lah di mana orang boleh berfikir secara rasional. Mungkin tempoh di mana bila berlaku limit down tu mungkin orang boleh tengok balik data-data yang ada dan membuat keputusan dengan orang kata bijaksana lah, berbanding daripada dengar berita ataupun any rumors yang berlaku di luar sana, tiba-tiba nak jual terus, pakat-pakat jual dan harganya jatuh sejatuh-jatuhnya. So nak avoid benda tu, jadi Bursa Malaysia ataupun Suruhanjaya Security dia menetapkan limit lah. Okey, limit. Begitu juga untuk limit up. Limit up pun dia limit juga. Sebab dia tak nak harga saham ini bergerak dengan begitu laju. Sebab biasanya kalau harga saham itu naik mencanak, dia akan turun pun dengan cepat lah. Jadi ini adalah mekanisme untuk mencegah daripada berlakunya ketidaktentuan yang teruk lah dalam market kita. So ini sangat penting untuk kita faham. Jadi okey, sekali lagi saya kata, kita ulang, kalau harga saham itu melebihi RM1, dia punya limit up dia adalah 30%. Okey, limit down dia 30% juga, atas bawah. Kalau harga saham itu kurang daripada RM1, 30 sen atas ataupun 30 sen bawah. Cuma kalau saham itu contohnya harga dia kurang daripada 10 sen dan kenaikannya 30 sen, dia bukan saja 30%, dia mungkin boleh pergi beratus-ratus persen. Kalau harga price dia, sebab dia punya limit down dia adalah bentuk sen ni. Kalau contohnya harga saham itu 10 sen, buka 10 sen dan hari itu dia membuat kenaikan sehingga orang kata sehingga 30 sen. Maksudnya daripada 10 sen jadi 40 sen. So berapa peratus lah tu? Banyak peratus lah. Banyak ratus peratus lah. Bukannya 30%. Sebagaimana limit up, limit down yang ditetapkan untuk counter yang melebihi RM1. Okay. So saya rasa itu dah clear penjelasan kita berkenaan dengan limit up dan limit down. Okay. Mungkin kita nak tunjuk contoh apa yang berlaku kepada, okey, saya dah buka. Okey, alang-alang buka Trading View ni tuan-tuan semua. Kepada sesiapa yang baru lah, jangan lupa follow saya dekat Trading View, Dr_Al_Aarifin, Al-Arifin. So apabila saya publish any idea dekat Trading View ni, tuan-tuan akan dapat dekat sini. Aliran idea ni dia akan dapat notification lah. Okey. Alright. So sekarang ni kita nak tengok contoh apa yang berlaku kepada counter serba dinamik. Ini bukan Bicon. Okay. Saya pun tak ada saham dalam counter ini. Serba dinamik kita dah bincang sebelum ini. Okay, cara nak cari catalyst hari tu kan. Okay, saya delete dulu semua apa yang saya lukis. Okay. So kalau kita tengok sekarang ni serba dinamik, kita tengok harga pada berapa ni? 28 Mei, 29 Mei, 30. Tengok pada 3 ni. Tengok kepada 3 candle ini. Okey. So pada 28 Mei harganya adalah di situ. Harganya adalah RM1.61. Okey.
So daripada RM1.61, keesokan harinya dia membuat penurunan sehingga ke limit ni. Tengok, nampak? Nampak dekat sini 30%. 30%. Penurunan sebanyak 30%. Sama lah apa yang kita bincangkan tadi. Nampak tak? Dia punya limit down ni, kalau harga price, sebab dynamic ni harga dia adalah RM1.61, melebihi RM1. Maka penurunan maksimum yang dia boleh buat dalam masa sehari adalah 30%. Okey. So 28 hari bulan Mei, harga dia RM1.61. Okey. Pada 31 Mei, selepas cuti 2 hari. Okey, 31 Mei harga dia jadi RM1.13. Okey, masih lagi melebihi RM1. Okey, that's why pada keesokan harinya, okey, kita alih dulu dekat sini. Okey, 30% kan penurunan dia. Okey, keesokan harinya orang jual lagi. Okey, daripada sini kan nampak ni 31 Mei orang jual daripada situ sampai ke bawah ni tuan-tuan ni. Nampak 30% juga. Jadi penurunan sehari maksimum adalah 30%. Okey. Cuma berlaku lantunan sedikit sini. Bila dia sentuh limit down, dia pun yang ni kemungkinannya adalah disebabkan oleh dia punya apa ni? Orang kuat dia lah Datuk Dr. Karim dikatakan dia beli balik dekat situ. That's why dia harga naik. Okey. Apa ni? Alright. Yang ni contoh untuk limit down serba dynamic. Dan apa yang berlaku 2-3 hari lepas ataupun 2-3 hari lepas berlaku kepada ni, kita nak ambil contoh untuk limit up pula MMC MMC apa MMC Corp. Okey, MMC Corp. Kalau kita tengok mungkin nampak cantik kan ni. Wah. Untung siapa yang masuk guna teknik breakout previous resistance ni kan, ataupun 52 weeks high breakout. Beli waktu sini, just imagine berapa persen dia dapat. 30% dalam masa sehari sahaja. Okey, tajuk kita adalah berkenaan dengan limit up. Tadi kita tunjuk serba dynamic berlaku limit down selama 2 hari berturut-turut. Okey, MMC Corp berlaku limit up dalam masa sehari lah. Okey, yang ni yang hari Jumaat yang lepas. Okey, 4 Jun. Pada 4 Jun, perhatikan di sini ada limit up. Ni nampak tak? Ni counter limit up ni. Sekejap. Ni limit up. Walaupun volume sedikit, sebab tak ramai nak jual. Walaupun limit up, saya jangkakan kemungkinan dia akan membuat kenaikan lagi lah pada hari bila ni? Esok pada hari Selasa. Hari ni cuti. Sebabnya maksudnya ramai orang nak beli dekat harga ni, tapi tak ramai orang nak jual. Sebab orang yang mempunyai pegangan yang beli dekat bawah ni, dia predict bahawa harga mungkin akan lagi naik. Okay, that's why dia tak jual. That's why volume sedikit kat sini. Okay, now kita nak tahu betul ke tak limit up sebanyak 30%. So harga tutup pada 3 Jun adalah pada harga RM1.30. Okey, dan dia membuat kenaikan pada hari Jumaat iaitu pada bila ni? Pada 4 Jun. Okey, sebanyak 30%. Okey, sebanyak 30%. So, that's why dia tak boleh nak buat kenaikan lah. Sepatutnya kalau bursa dia tak buat limit, saya yakin dan percaya bahawa harga price ni boleh naik lagi. Okey, boleh naik lagi. Tetapi disebabkan ada limit up, limit down. Okey, so orang yang dah berada dalam kaunter ini, dia tak boleh jual melebihi harga tersebut lah, iaitu harga RM1.60. Berapa ni? RM1.69. Okey. Alright. Okey, saya harap anda faham dah apa maksud limit up, limit down. Okey, seterusnya kita nak bincang berkenaan dengan
berkenaan dengan satu istilah lagi, apa yang dipanggil sebagai circuit breaker. Okey. Circuit breaker ni mungkin tak ramai yang ada pengalaman lah. Okey, berlakunya circuit breaker. Okey, circuit breaker ni jarang-jarang berlaku, tetapi bila berlaku memang kita kena tahulah kewujudan circuit breaker ni. Circuit breaker ni merujuk kepada apa maksud circuit breaker, tuan-tuan? Saya 2-3 hari yang lepas saya punya komputer yang saya tunjuk saya punya station trading punya station ni rosak. Saya punya skrin, dua skrin ni rosak. Yang ni yang tuan-tuan tengok sekarang ni adalah skrin yang baru. Saya baru je beli. Sebab saya memang kena ada dua skrin sebab nak buat kerja untuk office dan juga untuk trading. Perlukan dua skrin. Sebabnya 2 hari lepas ataupun 3 hari lepas berlaku lighting, ada kilat yang menyambar di sekitar perumahan saya ni. Jadi dia berlakunya power surge so rosak habis. Jiran-jiran saya habis rosak dia punya lampu kipas. Di rumah saya rosak saya punya skrin lah. Okey. So bila rosak skrin ni saya tukar terus lah. Okey. Circuit breaker ni tuan-tuan semua, kalau kita nak mudah faham, kalau sesiapa yang belajar fizik, mungkin dia dah biasa dengan istilah ni. Okey, kalau kita perhati dekat kita punya plug, biasanya dia ada fuse. Okey, dia ada fuse dia. Saya nak buka fuse ni. Okey. Dekat dalam ni, okey, dia ada fuse kan, tuan-tuan semua? Dia ada fuse. Yang mana fuse ini berfungsi sebagai circuit breaker lah. Dia nak break. Sekiranya berlaku, orang kata berlaku kenaikan mendadak ataupun kemasukan mendadak elektrisiti yang kuat. Okey, bila arus elektrik itu masuk ke dalam wire ini secara mendadak, dia akan break the circuit itu. Okey. Supaya alatan elektrik tidak rosak lah. Ni bila kita pasang TV contohnya, waktu berlaku kilat elektrik yang kuat itu masuk ke dalam rumah kita dan dia melalui kabel-kabel tu, so kemungkinan alatan elektrik kita boleh rosak disebabkan electric surge yang begitu besar. Itu yang saya experience lah 2-3 hari yang lepas bila berlaku ribut kilat di sekitar perumahan saya ni. Jadi dua skrin saya rosak, saya terpaksa tukar yang baru. Okey, so dalam bursa ataupun dalam pasaran market kita pun sama juga. Okey, dia tak nak berlaku orang kata penurunan yang drastik dalam masa satu hari. Okey, dalam masa yang singkat dia tak nak berlaku penurunan, orang jual secara panik ataupun orang beli secara orang kata tamak begitu cepat kenaikan dan juga penurunan itu. Jadi dia bagi tempoh rehat. Dia akan stop trading hours tu. Dia akan stop lah supaya tidak berlaku transaksi jual beli dalam masa yang ditetapkan. So kalau kita tengok dalam laporan The Star ni yang diupdate apa yang diupdate oleh Bursa dan juga Suruhanjaya Security pada 31 Mei 2021, basically ni lama dah. Okey, benda ni dah implement lama dah. Mungkin di stress balik lah. Jadi kalau kita tahu, okey, circuit breaker ni dah ada 3 level. 3 level, level 1, 2 dan 3. Level 1 ni, sekiranya FBM-KLCI, kita punya indeks utama di Bursa Malaysia, FBM-KLCI membuat penurunan 10 ke 15%. Okey, secara tiba-tiba, dia turun 10 ke 15%. Sekiranya perkara ni berlaku pada pukul 9 pagi sehingga 11 suku pagi, dia akan berehat selama 1 jam. Okey, automatik. Bursa Malaysia akan dia stop sebarang transaksi dalam masa 1 jam. Sekiranya perkara ni berlaku, iaitu penurunan drastik berlaku pada pukul 11 suku sehingga 12.30, dia akan membuat rehat rest of the trading session. Maksudnya terus hari tu memang tak boleh trading terus. Okey, dia akan stop terus. Okey, sekiranya berlaku pada pukul 2.30 sehingga 3.30 petang, dia akan rehat 1 jam. Tapi kalau selepas 3.30 dia akan tutup teruslah pada hari tersebut. Kalau level 2 sekiranya FBM-KLCI
membuat penurunan lebih daripada 15% ataupun dan juga kurang 20% lah. Okey, dia punya dalam masa ni pukul 9 pagi sehingga 11 suku pagi, dia akan buat rehat sejam. Okey, sekiranya berlaku selepas 11 suku, okey, sebelum 12.30, dia akan rehat sepanjang hari tersebut lah. Okey, dan begitu seterusnya. Kalau berlaku pukul 2.30 sehingga 3.30, rehat sejam. Okey, sekiranya berlaku selepas 3.30, dia akan rehat sampai ke hujung. Maksudnya tak boleh trading lah sepanjang hari itu. Okey, sekiranya ni level 3, sekiranya FBM KLCI membuat penurunan lebih daripada 20%, okey, pada pukul 9 pagi sehingga 12.30, rest of the trading. Ni tak kira masa. Okey, tak kira masa. Sekiranya indeks FBM KLCI membuat penurunan melebihi 20% dalam masa anytime, dalam masa sehari itulah, berlaku penurunan secara drastik melebihi 20%. So apa yang berlaku? Bursa akan menutup pasaran market kita, pasaran saham kita sepanjang hari tersebut. So esok baliklah baru buka balik kita punya pasaran saham. Okey, itu benda yang kita kena tahulah. Okey, kalau kita tengok contoh, saya nak buat contoh ni pun kena cari yang real. So kita punya FBM KLCI. Okey, abaikan saya punya lukisan itu. Okey, FBM KLCI, kalau dia buat kenaikan, contohnya kita tengok candle Marubozu dekat FBM KLCI kan. Kalau dia membuat kenaikan, okey, dia buka dekat situ, dia naik, nampak. Satu candle pun 3%, 3.5%. Tak banyak lah. Okey, so kita tengok lagi. Candle-candle yang mungkin yang kita kata mungkin besar dia punya pergerakan dia. Tengok yang ni berapa persen ni penurunan Penurunan yang berlaku dalam masa satu hari. Tengok kita nampak luas kan. Okey, dia buka kat situ, dia tutup situ. So kita kena ambil kat situ. Sorry. Ni candle ini, rujuk kepada candle ini. So kita dekat situ, kita turun. Dia buka dekat situ. 3% je sikit. Okey, saya nak bagi contoh yang berlaku pada 2008 ke? Okey, jom kita tengok apa yang berlaku kepada 2008 Yang ni ni contoh lah kita nak buat supaya anda faham apa maksud limit down, apa maksud circuit breakout. Ini berlaku pada 2008 2008 yang ni ke contoh okey. Alright. Kita tengok betul ke tak berlaku circuit breakout kat sini. Okay, dia buka dekat sini, dia tutup kat atas ni. Ni candle ni dan dia buka dekat bawah ni lah. Sekejap. Okey, yang ni 10%. Okey, yang ni 10%. So bila dia yang ni counter ni rujuk candle ni dan candle ini okey. So dia berlaku penurunan lebih pada 10%. So kalau kita ambil harga tutup pada candle hijau ini, okey, dan pada keesokan harinya dia buka dekat sini dan dia membuat limit down ataupun dipanggil dia menyentuh point di mana circuit breakout boleh berlaku. Kan kita kata tadi kalau 10% kan, penurunan 10% dia akan rehat dalam masa 1 jam kalau berlaku pada pukul 9 sehingga 11 suku pagi. So yang ni dia trigger circuit breakout dekat sini. Okey, ini berlaku circuit breakout lah dekat sini. Sebab penurunan sebanyak 10% dalam masa yang singkat. Kalau kita boleh digest ni pukul berapa dia berlaku ni, so kita boleh tahulah berapa lama Bursa Malaysia berehat pada waktu tersebut. Okey. So kalau kita tengok krisis yang berlaku pada bila? Yang ni boleh berlaku circuit breakout atau tak? So kita boleh tengok lah. Okey. Tak sampai circuit breakout. Maksudnya yang ni tak berlaku apa-apa lah pada waktu tersebut. Maksudnya orang yang tak biasa mungkin dia tak perasan lah bahawa kemungkinan akan berlaku circuit breakout.
Tetapi pada hari ini yang saya kata 2008 tadi, okey, yang 2008 tadi memang dia trigger circuit breakout dan bursa membuat rehat pada waktu tersebut. Pada waktu tersebut. Okey. So saya rasa itu sahaja yang saya nak share kepada anda sekalian. Apabila berlaku circuit breakout, so at least you all tahulah apa maksud circuit breakout itu, supaya tidak panik. Sebenarnya dia adalah satu mekanisme pencegahan yang dibuat oleh Bursa Malaysia ataupun Suruhanjaya Security untuk memastikan bahawa kita punya pelabur dan juga pedagang ini bertindak dengan rasional lah, dan juga mengawal kita punya pasaran modal kita supaya tidak berlaku crash secara mengejut. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada kali ini, insya-Allah. Semoga ada manfaatnya. Sekiranya anda mempunyai sebarang komen, sebarang cadangan untuk penambahbaikan, insya-Allah boleh turunkan dalam ruangan komen di bawah. Dan insya-Allah saya cuba cari masa untuk saya buat recording video seterusnya berkaitan dengan chart pattern analisis. Okey. InsyaAllah lah dalam 2-3 video lagi untuk kita habiskan topik tersebut. So itu saja, wallahu a'lam. Terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.